Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, perkenalkan saya Raihana binti Mustafa. Okey, daripada Jiran Terumancung. Hari ini saya nak share dengan korang tentang adab menziarahi orang sakit. Nak ziarah orang sakit pun ada adab-adab dia kan. So macam kita jangan main main nolong je. Menziarahi orang. Memanglah orang tu sakit kan. Tapi dia ada adab-adab dia supaya kita tak menyinggung perasaan orang yang sakit. Okey. Hari ni saya nak share dengan korang apa itu adab menziarahi orang sakit. Okay. Daripada hadis Nabi SAW, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda yang bermaksud hak muslim ke atas muslim 6 perkara. Dikatakan sahabat bertanya, apakah ia wahai Rasulullah SAW? Rasulullah berkata, apabila kamu bertemu dengannya, maka ucapkanlah salam ke atasnya. Apabila kamu diundang, maka penuhilah. Apabila dia meminta nasihat kepadamu, maka berilah nasihat kepadamu. Apabila bersin, maka ucapkanlah hamdalah. Serta balaslah dengan doa, yarhamkallah. Apabila dia sakit, maka ziarahilah dia. Apabila dia meninggal, maka hantarlah jenazahnya ke kubur. Hadis riwayat Muslim. Okey, hadis ni adalah hadis yang sahih. Okey. Dalam hadis ni ada menyebut bahawa apabila dia sakit, maka ziarahilah dia. Ini hak muslim ke atas muslim yang lain. Ni maksudnya kalau macam kita kenal orang tu, jiran kita ataupun saudara mara kita sedang sakit, baiklah kita untuk kita menziarahi orang tersebut. Sebab sebagai tanda kita mengambil berat tentang dia. Tak adalah nanti kalau kita sakit nanti tak ada orang nak datang tengok kita kan. Okey. Seterusnya, okey, yang pertama, apakah itu adab menziarahi orang sakit? Yang pertama, first kali mestilah kena memilih waktu yang sesuai untuk melakukan ziarah. Okey, kita mestilah kena pilih waktu yang sesuai. Sebabnya tak semua waktu kita boleh lawat. Contohnya pada waktu malam. Kalau waktu malam orang dah nak tidur. So kalau kita, tambah lagi orang sakit, mesti tidur awal kan. Kalau kita melawat pada waktu malam, so jadi macam tak kena lah benda tu. Macam tuan rumah tak kena, orang yang datang pun tak kena, rasa serba salah. Okey. Pemilihan waktu yang sesuai untuk menziarahi orang sakit amat penting bagi mengelakkan kita hadir pada waktu-waktu yang berkemungkinan pesakit sedang berehat atau membersihkan diri. Disebab itulah hospital-hospital kerajaan ada menetapkan tempoh-tempoh masa tertentu untuk pelawat menziarahi orang sakit. Ini juga penting bagi memberi ruang untuk pesakit berehat. Okey. Sebabkan waktu-waktu ni dia berkenaan dengan pesakit juga. Ada waktu contohnya waktu membersihkan diri selalunya pada waktu pagi-pagi kan, dalam pukul 8, 9 macam tu. Lepas tu kalau waktu rehat pula macam waktu tengah hari kan, waktu dia nak makan, waktu orang sakit nak makan, pada waktu macam pukul 1, pukul 2, itu sebaiknya dielakkanlah pada waktu yang sebegitu. Sebabnya waktu-waktu yang macam tu dia lebih mengganggu pesakit, bukannya mengelokkan lagi pesakit, lebih pesakit rasa lagi sakit. Macam itulah. Okey. Sebabnya dia akan memberi rangsangan juga kepada pesakit tersebut. Okey, eloklah kalau kita nak menziarahi ni pada waktu macam contohnya kalau pagi kita akan ziarah pada pukul 10 hingga pukul 12 macam itulah. Lepas tu kalau nak ziarah waktu petang pun okey juga. Petang dalam hubungan pukul 4 hingga pukul
5.5 macam tu, itu dibolehkan supaya tak mengganggu pesakit itu untuk buat kerja-kerja dia lah, untuk dia rehat ke ataupun dia nak bersihkan diri. Okey. Yang kedua, adab yang kedua iaitu tidak mengambil tempoh masa yang lama ketika ziarah. Okey. Sedangkan menziarahi orang yang sihat di rumahnya pun ada tempoh masa yang perlu kita patuhi untuk mengelakkan kehadiran kita mengganggu urusan tuan rumah. Okey, apatah lagi menziarahi pesakit yang tidak sihat dan tidak berupaya untuk berbual lebih lama dengan kita. Okey. Kalau kita nak ziarah tu, kalau boleh jangan ziarah lama-lama sangatlah. Kita kalau boleh kita hadkan masa. Lingkungan dalam tempoh 15 minit saja. Dan tidak melebihi 30 minit supaya kita ni tidak mengganggu pesakit tersebut. Contohnya kita memang niat baik untuk kita ziarah pesakit, tapi kalau lama-lama sangat kita ziarah, orang pun rasa macam dalam hati kan, dalam hati orang tuan rumah tu akan cakap macam ni, bila lah dia nak balik, macam tu kan. Tak pun pesakit tu sendiri akan rasa tidak selesa dengan kita sebab kehadiran kita tu memang sangat menyenangkan, tapi disebabkan kita terlalu lama dia jadi tak menyenangkan pula untuk dia buat macam nak makan dan sebagainya. Yelah orang sakit ni dia tak menentu nak makan waktu bila. Tiba-tiba dia terbuang air besar ke, tiba-tiba dia terbuang air kecil ke dalam pampers kan. So macam benda-benda tu semua kena jaga. Kalau boleh untuk kita ziarah ni hanya 15 minit saja kita hadkan masa. Tak adalah sampai orang tuan rumah pun buat muka geram dengan kita. So kita pun tak reti lagi nak berangkat kan. So kita sendiri yang limitkan untuk kita, okey aku punya ziarah ni hanya 15 minit saja sebab yelah orang sakit pun bukannya boleh sembang-sembang sangat. Orang sakit pun bukannya boleh gelak-gelak macam orang biasa kan. Sedangkan kalau kita nak pergi ziarah rumah orang yang sihat, contohnya raya kan. Raya, kalau kita nak raya rumah orang tu takkan kita nak daripada pagi sampai malam. Tak mungkin lah kan. Kecuali kalau itu rumah saudara kita. Tapi itu pun ada had-had juga masanya. Tapi sedangkan ziarah orang yang tak sakit pun kita dah kena limitkan masa. Apatah lagi kalau kita nak ziarah orang yang sakit. Bila orang yang sakit ni dia dari segi semua serba tak kena, dari segi tidur dia, makan dia, perasaan dia, hati dia, semua rasa tak kena kan. So bagus untuk kita ziarah tapi kita kena limitkan masa. Supaya kita ni tak lagi memburukkan keadaan kesihatan mereka. Supaya kita ni kehadiran kita datang untuk berziarah ni lebih membaikkan dia untuk dia sihat, bukan lebih memburukkan dia. Okey, yang ketiga, adab yang ketiga iaitu menundukkan pandangan daripada perkara-perkara yang diharamkan. Okey, macam mana? Apa benda maksudnya menundukkan pandangan tu? Apabila kita menziarah pesakit sama ada di rumahnya atau di hospital, kebiasaannya pesakit berada dalam keadaan yang tidak terurus hingga memungkinkan auratnya terlihat. Justeru kita hendaklah sentiasa menundukkan pandangan agar mata kita tidak melihat dan terlihat perkara-perkara yang diharamkan atau boleh membuka aib pesakit. Yelah, macam tambah lagi kalau dekat hospital kan, pakai baju hospital. Kalau macam perempuan lagi lah, contohnya kalau dia sakit yang macam di tempat dia, di tempat aurat dia, so macam tempat tu kena dibukakan lah, contohnya macam kat kaki ke kan. So kaki dia akan dibuka lah kan. So kita ni contohnya lelaki yang datang ziarah, so kita ni kena jaga batas. Kena jaga batas, kita kena jaga mata kita supaya kita tak adalah macam kita datang ni macam tak menyenangkan hati orang. Supaya kita datang ni kita lebih senangkan hati orang. Kalau boleh kita tundukkan pandangan kita. Kita just nak ziarah bagi kata-kata semangat dekat pesakit tu. Bukannya kita nak tambahkan lagi tekanan dia kan. Lepas tu kalau boleh kita tundukkan pandangan kita. Tak kira lah kalau perempuan lelaki merawat perempuan ataupun perempuan merawat lelaki, ada juga batas-batas auratnya kan. So itu semua kita kena jaga sebab pesakit ni bila dia mana nak
mana nak jaga kan, sebab kan dia kan sakit. So kita sebagai orang yang sihat dan orang yang faham tentang diri dia tu, kita kenalah memahaminya. Okay. Yang keempat, adat yang keempat iaitu tidak banyak bertanya atau bercakap. Perkara asas yang sering kita terlepas pandang adalah percakapan dengan pesakit. Sebagai pesakit, sudah tentu mereka tidak mempunyai kudrat yang kuat untuk beramah mesra dengan kita. Jadi sebagai individu yang sihat, kita hendaklah berterima rasa dan tidak banyak bertanya soalan kepada pesakit agar dia tidak perlu bercakap dengan lebih banyak. Okey, kalau kita dah menziarah, kita tak perlulah nak tanya dia kan, nak tanya banyak-banyak. Mungkin kalau nak tanya lebih-lebih, mungkin tanya dekat waris dia, tanya ke orang yang menjaga dia, yang menjaga dia waktu dia sakit tu lah. Macam kalau nak tanya lebih, contohnya dia accident kan, lepas tu kita tanya dia, macam mana boleh accident, lepas tu macam mana boleh tak nampak, kalau dia cakap tak perasan, tak nampak, macam mana boleh tak nampak. Kita ni kalau boleh kita jaga batas-batas tu supaya kita ni tak rasa, tak bagi pesakit tu rasa macam kehadiran kita ni macam merimaskan, macam tu. Okay, lebih baik kita kalau kita nak bercakap pun kita bercakap, kita tanya dekat orang yang jaga dia, ataupun kalau boleh jangan tanya lebih-lebih sangat. Kalau nak tanya lebih-lebih, tanyalah belakang-belakang sikit. Jangan tanya depan-depan dia. Mungkin ada benda yang menyentuh dia punya isu yang sensitif. Contohnya kalau dia accident dengan satu family dia. Lepas tu takkanlah lepas tu boleh pula nak dikatakan, contohnya semua family dia meninggal, tinggal dia seorang. Takkan kita nak tanya, contohnya makcik dia yang jaga. Okay, takkan kita nak tanya, macam mana boleh accident? Ya Allah, kesiannya semua mati. Takkan kita nak cakap depan dia kan. Kita sebagai orang yang sihat ni, kita pun kena faham situasi orang yang sedang sakit. Walaupun kita rasa kesian, kita rasa macam simpati sangat kat dia, tapi kena jaga batas-batas tu semua supaya kita pun tak tersinggung perasaan pesakit tersebut. Okay. Seterusnya yang kelima iaitu menzahirkan kebimbangan dan keprihatinan terhadap orang sakit. Selain bekalan ubatan dan rawatan, seorang pesakit juga amat memerlukan semangat dan kata-kata motivasi daripada orang di sekelilingnya. Maka apabila kita menziarahi pesakit, kita hendaklah menunjukkan keprihatinan kepada mereka dengan menzahirkan kata-kata positif agar ia dapat membantu memberi semangat kepada mereka. Okay. Kehadiran kita ni yang sihat ni untuk menziarahi orang sakit adalah untuk kita ni bagi kata-kata semangat kat dia. Contohlah kalau kita sakit, tak ada orang pun ziarah kita, kita akan rasa macam kekilan kan, kita akan rasa macam kenapa tak ada orang pun nak rawat aku ni siapa bagi mereka kan. Contohnya kawan-kawan kan, kawan langsung tak tengok, tak tanya khabar. Macam kita, kalau kita jadi orang sakit tu mesti kita rasa macam ya Allah, kenapa tak ada orang pun ingat aku ke, macam tu. Tapi kalau adanya orang yang ziarahi kita yang sakit kan, mesti kita rasa macam ya Allah, terharunya ada juga orang ingat aku, ada juga orang nak bagi kata-kata semangat dekat aku. Macam itulah. Kita ni sebagai orang yang sihat datang menziarahi pesakit, kita ni perlu jaga adab-adab untuk menziarahi pesakit, dan kita perlu lebih memberi kata-kata semangat kepada pesakit tersebut. Contohnya kalau accident satu family, lepas tu tinggal seorang, kita bagi kata-kata semangat, kita kata InsyaAllah boleh, kalau ada apa-apa cari je saya ada, contohnya macam tu kan. Kalau tak ada duit ke apa ke, minta tolong dengan saya. Contohlah kata-kata dialog untuk kita menziarahi pesakit kan, supaya pesakit akan rasa macam okay, aku boleh teruskan hidup, macam tu. Tak adalah dia rasa macam kesepian, kesunyian seorang-seorang. Okay, yang keenam, sentiasa mendoakan yang baik-baik kepada pesakit. Kita doakan yang baik-baik kepada pesakit kan, supaya dia cepat sembuh, supaya dia cepat sihat daripada sakit dia tu. Okay, doakanlah pesakit agar Allah memberi kesembuhan segera kepadanya dan meringankan beban pesakit tersebut. Kita doakan yang baik-baik lah kan, supaya dia memudahkan segala urusan.
Okey, kita pun tak tahu kan siapa yang Allah nak kabulkan doa dia kan. Okey, kita kemungkinan antara semua orang yang contohnya satu hari tu ada 10 orang yang ziarah dia. Lepas tu dalam kemungkinan dalam 10 tu ada seorang je Allah makbulkan doanya. Kita pun tak tahu kan. So kalau kita ziarahi pesakit, kita doakanlah untuk dia supaya dia cepat sembuh, supaya dia ada semangat untuk lebih hidup. Okay. Daripada Ummu Salamah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda yang bermaksud apabila kamu menghadiri menziarahi orang sakit maka katakanlah perkara-perkara yang baik sahaja. Kerana malaikat akan mengaminkan setiap yang kamu ucapkan. Bila kita ziarah orang sakit kan, kita kena cakap benda yang baik-baik, benda yang manis-manis je supaya dia rasa macam kuat semangat, dia tersenyum. Apabila kita ni datang bagi kata-kata semangat dan mengucapkan perkara yang baik. Okey. Seterusnya iaitu kesimpulan. Okey, kesimpulannya sakit itu ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala bagi si pesakit sekurang-kurangnya dengan kehadiran rakan taulan dan saudara mara, ia sedikit sebanyak dapat mengurangkan penderitaan sakitnya melalui kata-kata semangat dan doa-doa yang dititipkan oleh orang di sekelilingnya. Oleh itu, sebagai individu yang sihat dan boleh berfikir dengan lebih rasional, kita seharusnya menjaga adab-adab ketika berhadapan dengan pesakit bagi membantu kembali sihat seperti sedia kala. Kita ni orang yang sihat datang menziarahi orang sakit, kita ni sangat-sangat disarankan untuk kita menziarahi orang sakit supaya kita ni memberi semangat untuk dia lebih hidup. Tapi dalam kita menziarahi orang sakit tu ada adab-adab yang perlu kita patuhi supaya si pesakit tidak merasa rimas ataupun tidak suka kepada kedatangan kita kan. Okey. Yalah sakit ni ujian Allah nak bagi. Kita hari ni sihat, esok sihat. Mana tahu lusa kita akan sakit, jatuh sakit. Kita pun tak tahu kita mati bila kan. So kita ni kalau kita berbuat baik pada orang, insya-Allah orang pun akan buat balik baik kepada kita. Insya-Allah. Okey, itu sajalah daripada saya iaitu adab menziarahi orang sakit. Semoga bermanfaat dan diamalkanlah kalau kita menziarahi orang yang sakit. Okey, sekian, terima kasih yang tengok live saya. Sekian, terima kasih. Okey, kalau ada apa-apa pertanyaan untuk package ataupun apa-apa, boleh hubungi nombor 017-710-4818. Okey, ini adalah tiram Trevor Manjung. Okey, kalau bagi yang tak tahu lagi tiram Trevor Manjung terletak di mana? Tiram Trevor Manjung terletak di berhadapan dengan bilik dan bersebelahan dengan Bank Islam. Okey. Dia kalau tiram Trevor Manjung ni dekat bahagian atas, bawah ni ada takaful Zarina. Okey, kalau nak cari tiram Trevor Manjung lah. Okey, kalau ada apa-apa urusan ataupun pertanyaan, saya ulang balik semula, boleh hubungi 017-710-4818. Okey, kata-kata akhir iaitu stay safe untuk kita semua supaya penularan COVID-19 ni tidak berluasa, dan masing-masing jaga penjarakan sosial, pakai mask dan pakai hand sanitizer. Okey, Assalamualaikum.